Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Kita nak sambung bab 5, aplikasi teknologi ni. Kita dalam aplikasi teknologi bab 5 ni kita masih lagi belajar reka bentuk sistem vertigasi. Hari ini kita akan belajar tentang penilaian lakaran reka bentuk sistem vertigasi. Sebelum ni kita dah buat lakaran. Kemudian kita dah semak dengan elemen-elemen reka bentuk. Kita dah betulkan, kita pastikan semua elemen tu ada. Yang kali ni kita nak buat penilaian akhir lah. Penilaian akhir sebelum kita buat model ataupun mockup untuk sistem vertigasi kita. Jadi bagi menilai lakaran reka bentuk sistem vertigasi ni, kita kena tahu ada 5 kriteria penting yang perlu kita timbangkan. Kita pertimbangkan sebelum kita buat model vertigasi kita. Jadi apakah 5 perkara itu? Yang pertama, kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Jadi projek kita tu, dia punya lakaran tu sebelum kita buat, kita tengok balik ada tak unsur-unsur inovasi dalam lakaran kita. Ini dapat dilakukan dengan kita membuat penambahbaikan fungsi komponen utama supaya lebih cekap dan mesra pengguna. Jadi kita bandingkan lakaran tu dengan lakaran yang sedia ada, yang orang terdahulu dah buat, mereka terdahulu dah buat, apakah penambahbaikan yang kita buat. Jadi apakah kreativiti yang kita nak tonjolkan, serta apakah keaslian reka bentuk yang dapat kita paparkan dalam lakaran kita. Itu kita kena timbangkan. Kalau katalah kita buat 2-3 lakaran untuk sistem vertigasi kita, yang mana satu yang ada unsur inovasi, yang tu kita pilih dan kita buatlah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam lakaran kita tu ada tak mengandungi unsur-unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Macam awak tengok gambar ni, nampak kan ada satu yang menyerlah. Tengok lakaran kita tu berbeza tak dengan yang sedia ada, projek-projek sedia ada. Sebab lakaran reka bentuk baru mestilah menunjukkan kelainan daripada sistem vertigasi yang ada pada masa ni. Jadi dekat situ ada menunjukkan unsur-unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Contohnya nilai tambah boleh diberi pada lakaran dengan penggantian komponen kepada bahan-bahan mesra alam. Jadi bila awak punya projek tu, mungkin orang lain semua gunakan polybag, mungkin awak tukar, awak jadikan bahan-bahan mesra alam seperti botol kita semula, botol plastik. Awak tanam tumbuhan awak tu, tanaman kita tu dalam botol plastik. Dekat situ kelainan tu jelas. Jadi emosi menunjukkan emosi dan estetika tu pada lakaran tu akan menaikkan nilai dia lah. Itu maksud dia. Jadi awak ni nampaklah seorang yang cintakan alam sekitar, kan? Awak gunakan bahan-bahan kita semula. Itu maksud yang kedua. Yang ketiga, untuk kita buat penilaian ni, kita tengok yang ketiga, kecenderungan fungsi dan praktikal. Okey, kadang-kadang benda ni orang terlepas pandang. Sebab dia nak buat sesuatu kelainan tapi benda tu tak praktikal. Bila tak praktikal,
di akhirnya lakaran ataupun reka bentuk kita tu nanti akhirnya tidak diterima oleh pengguna sebab tak berfungsi seperti yang sepatutnya. Sebab ada setengah perkara ni dari segi teori dia memang cantik, tapi bila dari segi praktikal ataupun pelaksanaan dia tak sesuai. Okey. Kedudukan lakaran reka bentuk baharu sistem yang berfungsi dapat memenuhi keperluan pengguna yang tinggal di pelbagai jenis tempat kediaman. Contohnya, lakaran awak tu mungkin sesuai untuk tempat-tempat tertentu saja. Jadi, kena fikirkan. Kalau awak nak buat lakaran reka bentuk untuk penghuni tempat kediaman di rumah pangsa, mungkin berbeza dengan reka bentuk vertigasi bagi pengguna yang tinggal di rumah teres. Apatah lagi kalau pengguna yang tinggal di rumah kampung yang mana halamannya ataupun kawasan tapak tanaman dia luas. Kalau rumah pangsa mungkin dia berskala kecil. Jadi awak punya reka bentuk tu mestilah sesuai dengan keadaan dan keluasan penghuni yang tinggal di rumah pangsa. Jadi praktikal tu kena ada. Jadi kalau awak rasa dia khusus untuk pengguna tertentu, kena nyatakan. Dan kenapa awak buat demikian? Supaya tidak menimbulkan kekeliruan. Mungkin kalau awak buat satu saja macam dekat rumah kampung punya saiz kawasan tanaman, pengguna yang ingin membuat sistem vertigasi di rumah pangsa mungkin tak dapat laksanakan projeknya seperti lakaran anda sebab kawasannya terhad. Okey, pastikan lakaran awak tu praktikal. Ataupun contoh lain, awak punya tanaman tu mungkin 5 ataupun 6 pokok je tapi awak gunakan satu tangki besar yang bersaiz rumah kediamannya tangki tu. Tangki hitam tu mungkin dia tak perlu sebesar tu dan mungkin pengguna tak ada keluasan tanah untuk letakkan tangki sebesar tu di rumahnya. Jadi benda tu tak praktikal, maknanya kita boleh tukar, kita ubah lakaran kita tu. Yang keempat, kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Kebolehpasaran ni maksudnya ialah kemampuan lakaran itu untuk menembusi pasaran pengguna. Maknanya dia akan, bila orang tengok dia akan rasa nak memiliki apa yang awak ada. Itu maksud kebolehpasaran tu, senang dijual. Lakaran yang berkualiti akan dapat menarik minat pengguna untuk mencuba inovasi atau teknologi yang dicadangkan. Bila lakaran awak cantik, orang tengok macam senang nak buat. Lepas tu dia boleh menghayati lakaran tu dan dia boleh bayangkan yang mana projek yang sama boleh dilaksanakan berdasarkan lakaran awak. Itu bermaksud lakaran awak tu diterima dan disambut baik bagi pasaran semasa. Tapi bila awak tengok sebaliknya, bila orang tengok lakaran tu awak rasa susah nak buat dah, tak cantik lah, macam complicated sangat ke, itu maksud dia dari segi kebolehpasaran dia rendah. Maknanya kualiti lakaran tu kena ada. Sebab tu awak kena buat rendering, awak kena buat texture, kena labelkan supaya kualiti lakaran tu dapat sampai kepada pengguna yang kita sasarkan. Yang kelima, ergonomik. Okey, ergonomik ni apa sebenarnya? Lakaran reka bentuk yang terhasil perlu mempunyai ciri ergonomik. Ergonomik bagi vertigasi ni ialah bermaksud dia tahan lasak dan tidak mudah roboh. Ergonomik ni dia berbeza-beza ikut kepada produk, tapi bagi sistem vertigasi ni kita boleh simpulkan bahawa ergonomik ni membawa maksud satu, lakaran reka bentuk vertigasi yang tahan lasak dan tak mudah roboh. Di samping itu, rekaan awak itu kalau dihasilkan nanti, ia dapat memberi laluan pengedaran udara dan matahari yang mencukupi serta mempunyai ciri-ciri keselamatan. Keselamatan kepada siapa? Keselamatan kepada orang yang menguruskan
sistem fatigasi tu. Keselamatan pekerja, keselamatan awak yang bekerja, keselamatan awak ketika memasang, tu kena tengok. Kalau awak buat sistem fatigasi yang mungkin berbahaya, mungkin tangki air awak letak tinggi dengan struktur yang nampak tak kuat daripada kayu dan sebagainya, itu maknanya dia tiada ciri keselamatan ataupun kurang ciri keselamatan. Maksudnya dari segi ekonomik nilai dia rendah. Jadi itu saja, dia ada 5. Ada 5. Termasuk ekonomik ni ada 5. Jadi awak kena nilaikanlah lakaran awak sebelum proses pembinaan model atau mockup. Sebab kalau kita tak tengok pada 5 aspek ni dan kita terus buat model atau mockup, nanti kita akan ada masalah di masa hadapan. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang bila kita dah tahu 5 elemen penilaian ni? Berdasarkan lakaran reka bentuk baharu sistem fatigasi yang telah anda hasilkan, lakukan penilaian kriteria-kriteria. Apa kriteria-kriteria ni? Yang 5 perkara itulah. Jadi awak tengok, awak bandingkan dengan lakaran awak, ada tak 5 perkara tu? Sekiranya hasil penilaian tu tak memuaskan, anda perlu melakukan penambahbaikan kepada lakaran reka bentuk baru sistem fatigasi tersebut. Tetapi jika anda dapati ianya telah memuaskan dan anda yakin anda boleh bina model ataupun mockup berdasarkan lakaran tersebut dan tidak menghadapi masalah di masa hadapan, maka bolehlah diteruskan. Okey, ini adalah sebahagian daripada lakaran yang dah dihantar kepada saya. Yang ditunjukkan ni bukanlah bermaksud ini yang terbaik. Saya ambil secara rawak saja. Okey, kita boleh lihat dekat sini yang mana awak rasa kurang. Maknanya 5 kriteria pemilihan tadi ataupun penilaian kita tadi, awak rasa tak ada pada lakaran awak, awak kena membuat penambahbaikan. Kalau mana yang rasa memang lakaran dia tu tiru daripada buku ataupun Google, mungkin awak kena ubah. Dia tak boleh sama. Kalau sama maknanya tak adalah dekat situ keunikan lakaran anda tu. Anda juga boleh buat borang penilaian seperti yang terdapat dalam buku teks untuk membuat penilaian lakaran ni. Sebabnya kita akan teruskan ke pembinaan model ataupun mockup untuk selepas ni untuk tajuk 5.1.6. Okey, itu saja untuk tajuk 5.1.5. Kita akan bersambung untuk 5.1.6. Okey. Kena dengan slogan hari ini, study hard, play hard, learn sincerely. Itu saja daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Bye, selamat belajar.